اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita share, sahabat-sahabat, InsyaAllah. Sahabat-sahabat audio kuliah, InsyaAllah sama-sama kita share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bihalalin harami wal siwa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian lepas subuh tazkirah selepas subuh. InsyaAllah mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk jadi titipan kita, kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka InsyaAllah kita sambung pagi ni Nota My Quran Time. Kita lihat Tamil Ghafidin ayat 47 hingga 48 insyaAllah. Ya, ayat 47, ayat 48
InsyaAllah. Ke surat 118 insyaAllah. Nota My Quran Time. Kita baca nota-nota yang dicatatkan oleh sahabat-sahabat Al-Quran, InsyaAllah sama-sama untuk mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 47 yang menyeru kita, poin dia ancaman azab jika mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun. Ya. Ayat Al-Baqarah, Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah ayat 47 hingga 48. Maksudnya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab, yakni hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan juga yakni begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Baqarah ayat 47. Ceritakan ayat ini mengenai peringatan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Ini juga untuk diingatkan kepada kita Allah Ta'ala azab yang akan jika kita mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Kupasan ayat yang dicatatkan dalam nota ini, Allah SWT kembali mengingatkan kaum Bani Israel tentang nikmatnya agar lebih mendorong mereka untuk bersyukur. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu, dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini yang memiliki peradaban maju seperti bangsa Mesir atau penduduk Palestin pada masa itu. Ini, ya. Yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, sayangnya Allah Ta'ala pada manusia, ya, sama juga dengan kita ni. Allah panggil kita, ya, wahai Bani Israel, ya, nak diingatkan kita. Lembutnya Allah panggil, ya, lembut yang amat sangat, tak dijeritnya, tak dijerkahnya kita. Panggil tu pun wahai Bani Israel, sama macam kita juga dipanggil, ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Contohnya bagi suruh kita berpuasa, ya, dipanggil wahai orang yang beriman. Tak dipanggilnya kata Yong ke apa ke, tak, nama pun tidak, dipanggil macam tu. Lembutnya, manjanya Allah Ta'ala, ya, manjanya dipanggil kita. Cuma kita tak beringat. Ni Bani Israel, kaum yang dipanggil Bani Israel ni, ya, diingatkan Allah Ta'ala pasal nikmat yang Allah telah beri, ya, kaum yang beruntung, cerdik, ya, ada kepadamu, ya, dibagi nikmat kepadamu dan orang-orang sebelum kamu. Aku telah lebihkan kamu daripada semua umat yang lain. Dah makan dah buah dari surga, sumber daripada surga. Allah dah hantar dah makanan waktu zaman Nabi Musa. Semua umat, lebih pada semua umat, maksudnya lebih pada umat zaman dulu, lebih pada kaum Mesir, lebih pada kaum Palestin. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Bani Israel.
Allah SWT memanggil mereka dengan panggilan Bani Israel untuk mengingatkan bahawa pada zaman nenek moyang mereka lah terdapat kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa ini. Keturunan yang hebat. Allah SWT mengingatkan mereka agar menyukuri nikmat dengan beriman kepada Nabi dan apa yang diwahyukan kepadanya. Seru Allah Ta'ala balik pada Rasulullah SAW dan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah suruh follow dia. Tu. Apakah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka? Allah SWT memberikan berbagai nikmat mereka. Antaranya ialah ribuan Nabi dan Rasul yang telah diutuskan. Allah, kebanyakan Nabi dan Rasul diturunkan dari kaum Bani Israel. Beruntungnya diorang untuk mengingatkan, untuk menjadi guide, untuk menjadi petunjuk, untuk memberi rahmat. Bani Israel beruntung, keturunannya memang terpilih untuk jadi Nabi dan Rasul. Keturunan Melayu tak boleh jadi Nabi, memang tak dipilih. Tapi keturunan Bani Israel memang hebat, dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi utusan ataupun Nabi ataupun Rasul yang telah diutuskan. Malah dikurniakan kejerikan yang luar biasa dan rupa paras yang elok serta kekayaan yang melimpah ruah. Allah bagi kelebihan cerdik, memang secerdik manusia dalam dunia. Sampai ni pun dikatakan cerdik, tak pernah fail, kata Ustaz Fazrul dalam kitab Al-Quran Time. Classmate dia seorang Yahudi, memang hebat, sekali baca faham terus, skor terus. Tu cerdiknya manusia Yahudi, cerdik dan luar biasa, rupa paras yang elok serta kaya. Memang amat cantik, memang terlampau cantik, memang terlampau handsome orang Yahudi ni, antaranya diceritakan rupa parasnya. Kemudian kekayaan yang melimpah ruah, kaya raya. Mana saja ada Yahudi yang kaya di dunia ni. Dalam ayat itu juga Allah SWT telah hendak memberitahu bahawa Dialah yang memberi segala nikmat dan kelebihan itu kepada mereka. Allah nak menengahkan, Allah nak infokan yang bagi kaya, yang bagi rezeki adalah, yang bagi nikmat adalah Allah Ta'ala. Sebab tu kita, itu kan untuk Israel, untuk kita juga. Yang bagi nikmat bukan bos, yang bagi nikmat bukan big boss, yang bagi nikmat bukan manager, yang bagi nikmat kita bukan majikan kita. Yang bagi nikmat, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Itu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hebatnya Allah Taala, dia memberi rezeki. Diingatkan pada Bani Israel, juga nak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihannya. Sebab tu bila ada nikmat, dipesankan kita supaya syukur apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan Bani Israel akan azab yang menimpa mereka pada hari kiamat, serta memerintahkan mereka agar takut terhadap hari itu dengan beriman dan beramal soleh. Diingatkan kita, diingatkan Bani Israel, akan datang ada suatu alam, ada suatu kehidupan yang hebat, iaitu dipanggil hari sesudah hidup, sesudah mati, iaitu hari kiamat. Azab memang azab. Belum masuk bab neraka lagi, bab nak kiamat tu pun azab, seazab-azab. Kita kena COVID-19, azab, terasa azabnya. Tapi boleh makan lagi, boleh minum lagi, boleh kuliah lagi. Tak boleh kuliah di masjid, tak boleh kuliah di surau, kuliah online lagi. Allah Tuhan, tu pun macam mana nikmat yang Allah bagi, ya. Allah bagi sayangnya Allah Ta'ala pada orang Malaysia, mudah, ya, dimudahkan walaupun dalam keadaan semasa yang hebat sekarang. Dipesankan kita agar takut terhadap hari
tersebut dengan beriman dan beramal soleh. Ini yakin ada hari pembalasan, ada hari kiamat. Kiamat pula ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat besar betul lah, belaganya bumi, belaganya langit, pecahnya langit, berterbangan macam-macam, berombak, runtuh semua. Itu kiamat besar. Kiamat kecil pun hebat juga. Siapa dia? Matinya kita. Itu kiamat kecil. Itu yang kita bimbang. Kiamat besar memang confirm besar. Kiamat kecil ni yang nak berlaku dengan kita lagi hebat. Pasal apa? Berlaku bila-bila akan berlaku. Pasal apa? Kita calon jenazah. Sebab tu kena bersiap-siap. Ya, kita hidup, bekerja, disimpankan duit simpanan pekerja, EPF, pencen dapat balik EPF. Seronok. Tu ujung dia. Maksudnya kita kena renung. Ya. Tu dunia pasti habis. Tapi jangan seronok sangat. Tiba-tiba Allah panggil, tak habis duit. Ya. Bukan tak cukup, duit tak habis. Tak sempat habis. Yang sedih apa? Simpanan EPF ada, simpanan akaun akhirat tak ada. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita seronok tengok simpanan beratus ribu, berjuta akaun. Simpanan bank, simpanan EPF, simpanan harta, simpanan pangkat, panji semua cukup. Tapi terlupa simpanan kita, saving kita, tak kira current ke, saving ke, akhirat rupanya sedikit yang amat sangat. Itu yang kita masuk ke kubur, Allahu Akbar, Allah baru nak menyesal. Tak nak wakaf, tak nak infak, tak nak bersedekah. Sayang sangat duit kita. Kita kata, kenapa pakcik tak sedekah? Ada simpanan, ada simpanan apa? EPF ada. Untuk bila tu? Untuk dah tua-tua. Sekarang kan pakcik dah pencen, dah tua dah. Habis duit tu nak buat apa? Tu. Ya. Egonya Allah. Ya, egonya kita dengan Allah Ta'ala. Sombong kita. Kita tahu duit tu akan tertinggal kita besok. Nak bagi semua pada saudara mara, nak bagi adik-adik, nak bagi anak mana. Terlupa kita yang nak dibagi kepada Allah Ta'ala tak ada. Wahai yang bagi dia punya tu Allah Ta'ala. Allah yang bagi, bukan manusia. Allah yang bagi rezeki. Tapi kita tak nak bagi balik pada Allah Ta'ala. Ya, tak ada bab syukur. Bukan kita bagi semua dekat Allah Ta'ala, kita tak ada bab syukur. Sekurang-kurangnya infak Al-Quran, ya, infak bab Al-Quran, ataupun infak pada pesantren, infak pada pondok, bantu budak-budak pondok, bantu pada fakir miskin. Tu lafaz boleh, nak buat belum tahu. Tu perangai kita juga, ya. Ini pun sama juga, diingatkan kita balik, ya, bila Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, tak ada lagi lain bab syukur, iaitu dengan beriman dan beramal soleh. Itu penting, ya. Jangan kita berlakon-lakon atau menjadi ciri-ciri orang-orang munafik. Itu yang kita bimbang. Meskipun ketika di dunia ini mereka memiliki kuasa yang sukar ditandingi, namun apabila di akhirat nanti mereka tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Diingatkan kepada Bani Israel, waktu dunia memang hebat kuasa dia. Cuba tengok sekarang, memang hebat, ya? Hebat yang amat sangat. Sampai takut lah. Sudan pun dah ikut Israel nak berdamai. Dah Allah bagi tahu dah Bani Israel ini memang dahsyat perangai dia. Pada zaman Nabi Musa, ditipunya Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dikerjakan Nabi Isa, nak disalibnya. Ya. Zaman Nabi Yahya digergaji. Zaman Nabi Musa, sampailah zaman Nabi
Zaman Yasir Arafat, ditipunya Yasir Arafat. Mati tak Yasir Arafat? Mati. Zaman sekarang ni nak ditipu lagi, nak berbaik lagi negara-negara Islam pada Yahudi. Allah, tuan-tuan, itu kena renung kita, ya. Susah dia nak dapat syafaat, tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Hebatnya besok, dunia ni hebat, dia pegang kuasa, dia kuasai. Memang Yahudi akan menguasai dunia, terlalu hebat. Tapi dia terlupa besok masuk hari akhirat, dia tidak ada kuasa. Kuasa tu tinggal. Sebab tu diingatkan itu, kerana Bani Israel, kita pun sama. Jangan seronok dengan bab kuasa, nak terkejar-kejar, nak memerintah, nak terkejar-kejar, nak berkuasa, nak kejar-kejar, nak bertahta. Nak tutup segala dia punya dosa, nak tutup segala dia punya cerita, nak kejar bab tahta kuasa. Dia terlupa umur makin lama makin sedikit. Bila umur bertambah sedikit, nombor bertambah, ya, nombor bertambah, tapi peruntukan untuk meneruskan hidup tinggal sedikit. Hari ni masuk 11 Rabiul Awal, besok Maulud Allah, tuan, ni besok zaman Rasulullah SAW dilahirkan. Maulud Nabi. Sedikit umur kita, makin lama makin sedikit. Yang kita bimbang bila mati tiba-tiba tu. Bila mati tiba-tiba, susah nak disebut orang. Nabi Muhammad SAW sampai saat ni orang celebrate, orang muji-muji Nabi. Pasal apa? Disambut hari lahir Rasulullah SAW. Tengok, itu dipanggil umur yang panjang. Masih dah mati lama, dah wafat lama Rasulullah, masih lagi disebut. Itu panggil umur panjang. Umur yang panjang. Kalau umur pendek, mati seminggu je orang sebut. Lepas minggu, orang tak ingat dah. Apalagi nak bacakan Al-Fatihah. Kena renung. Syafaat juga tidak akan diperolehi oleh orang yang hanya mengaku Islam sekadar di IC saja. Janganlah kata syafaat sebarang tebusan atau bantuan juga tidak akan diberi, ya, tidak akan mereka perolehi di akhirat nanti. Yang ada hanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kelebihan kita, syafaat besok tidak diperolehi oleh orang yang hanya mengaku Islam sekadar di IC. Jangan kita confident sangat, jangan terlalu yakin sangat IC kita, surat beranak kita agama Islam. Perangai macam mana? Ya, kita boleh berlakon. Ya, ciri-ciri orang munafik kita boleh berlakon. Bila bab Islam, dia pergi ke Islam. Bila pasal ada lebih bab Islam. Pasal apa? Ada projek, ada kemudahan. Bila time Islam, dia ke kafir, dia pergi pula ke kafir. Dia IC Islam. Dia tak sepenuhnya. Itu antara ciri-ciri munafik yang diterangkan oleh ayat Nisa semalam. Sekejap di tempat kafir, sekejap di tempat Islam. Mana ada kelebihan, dia pergi. IC Islam. Allah. Aduh, kena renung kita. Janganlah. Sebab kita besok tak boleh bawa IC, tak boleh bawa apa. Pasal Allah rekod, Allah catat besok. Allah tahu dia ni ke mana sebenarnya. Kita ni dekat luar, orang tampak, yes, hebat, menyokong Islam. Bila Islam kalah, menyokong pula satu yang tak Islam. Kemana, tuan? Tak ada prinsip, tak ada pegangan. Ya. Bila dihina Nabi, dilukis-lukis kartun, kita tak terasa. Biarnya, tak apa, kartun je. Silap besar kita tak sayangkan Rasulullah SAW. Padahal kita daripada dulu lagi masih menyambut Rasulullah SAW. Yang ada hanya pertolongan Allah Ta'ala. Ya? Jangan kata syafaat sebarang terusan atau bantuan tidak akan diperolehi di akhirat nanti. Yang ada hanya pertolongan Allah Ta'ala. Kalau betul-betul
sayangkan Allah Ta'ala, besok Allah tolong kita balik. Sebab tu, adakan masa untuk Allah. Besok Allah ada masa untuk kita. Antara pesanan ulama. Justru pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika di akhirat hanya akan datang andai kita beramal soleh dan melakukan ibadat hanya kepadanya. Hanya dia sahaja yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Pertolongan bukan siapa-siapa, tak ada anak, tak ada ibu, tak ada ayah, tak ada adik-beradik, tak ada isteri, tak kira isteri satu, isteri dua, tiga, empat. Semuanya tak dapat menolong kita. Pasal masa tu nafsi, nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku, hal aku. Tu yang hebat. Ya, hari zaman tu memang hebat. Tak ada siapa yang boleh menolong, ya, kecuali yang hanya datang ialah yang beramal soleh, yang ada amal, yang melakukan ibadat hanya terus membulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja yang mampu datangkan manfaat dan menolak mudarat. Tu tak ada tempat lain, tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat ni, resolusi dia dalam ditulis resolusi, ya. Ayat 38, kalau nak ingin tenang, ikutilah hidayah yang ditunjukkan. Tu ayat 38. Ayat 40, selalu ingat nikmat yang dan tunaikannya ni. Dipesankan kita. Apa yang kita dapat tu nikmat hebat daripada Allah Ta'ala. Ni tolong PKPD, PKPB. Maksudnya kita ni ada lagi nikmat. Ya, jangan kita tak tunaikan janji ataupun tak ada bab syukur terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kita baca hari ini inginnya ayat 48, kita memang berhajat benar dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya sabar apa yang Allah uji dan solat. Tak ada lain. Mohon terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Sikit lagi kita share, iaitu perkataan baru ataupun mindset baru kita dalam perkataan dalam surah ni. Perkataan baru antara ayat 38 hingga 48 ialah perkataan hudan, ya. Bermaksud hidayah, ya, petunjuk. Ayat hudan ni, ya, huda ni disebut sebanyak 316 kali di dalam Al-Quran. Ini berkaitan dengan hadiah. Maksudnya petunjuk dalam bentuk yang lembut, rahmah dan hadiah. Allah bagi hadiah. Salah satunya Al-Quran. Ya. Hadiah dia apa? Memang hadiah. Kemudian ada rahmah, bab kasih. Kemudian ada bab lembut, dan satu lagi bab sayang, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah dan bukanlah hadiah. Dan ia bukanlah hadiah yang biasa-biasa. Maksudnya bila diberi kita hadiah, iaitu hidayah, dengan hadiah itulah, ya, bukan yang biasa-biasa, itu paling hebat yang Allah bagi, ya, terlalu hebat. Dengan hadiah itulah kita akan dipimpin ke syurga. Itulah satu benda yang akan memimpin kita ke dalam syurga. Dituntun, perkataan lama dipanggil tuntun. Tuntunnya pimpin kita ke mana? Ke syurga. Tak ada lain. Hidayah terbahagi kepada 4 jenis, ya. Yang pertama, hidayah yang diberi kepada semua orang. Contohnya akal. Sebab tu kita bila berakal, kita gunakan betul-betul akal kita ke mana. Yang kedua, hidayah yang kedua, Nabi yang mengajak kepada hidayah. Hidayah yang kedua terbagi kepada 4, iaitu kedua, Nabi yang mengajak. Beruntung. Bani Israel beruntung pasal apa? Diberi Nabi dan Rasul. Ramai betul. Yang ketiga, hidayah diberikan kepada orang yang mahu petunjuk. Hidayah terbagi kepada ketiga. Yang ketiga iaitu orang yang mahu petunjuk. Allah bagi hidayah. Itu yang kita minta pagi-pagi. Allahumma hdina fi man hadait.
Yang keempat, hidayah itu ialah bila kita ada kesedaran, keinginan untuk masuk ke dalam syurga. Hanya kita jangan leka dalam dunia, tak ada bab sedar untuk kita masuk ke dalam syurga. 4 jenis hidayah. Pertama, hidayah yang diberi kepada semua orang, contohnya akal. Yang kedua, Nabi yang mengajak kepada hidayah. Yang ketiga, orang yang mahu petunjuk, nak petunjuk dia, nak jalan. Yang keempat, bila kita ada kesedaran, keinginan untuk masuk ke dalam syurga. Sejak dahulu kita sangat bertuah kerana kita bukan sekadar diberi hidayah Al-Quran, tetapi juga dipimpin. Semoga kita termasuk dalam golongan yang menghargai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang anugerahkan. Kita ni dapat hadiah yang istimewa daripada Allah Taala yang sayang sangat dengan kita. Untuk apa? Untuk dipimpin kita dengan Quran, dengan Allah Taala terus ke dalam syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita terus hidayah kita ni dipimpin Allah Ta'ala menghadap ke syurga, insyaAllah. Tukut pagi ni mudah-mudahan kita dapat tak banyak sedikit intipati dalam Quran untuk kita bawa, dijauhkan kita daripada neraka, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudah surah Al-Fatihah. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wan nawwir qulub wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah, masyaallah la yasriqu ya Allah. Bismillah, masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunubun illa anta. Tahasanna biz jabaru wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah. Bismillahir asma. Bismillahirlazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirlazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis samai wa samia. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala li wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah, masyaallah yasriqu Allah. Bismillah, masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah, masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi untuk maghrib online kita petang ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.